Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam Malaysia Madani. Bersua lagi menerusi Ruang Bicara. Saya Wan Syarina, terima kasih atas kesetiaan anda menonton Bernama TV. Setiap tahun sebagai warga yang setia dan penuh rasa cinta kepada negara, kita menanti-nantikan ketibaan 2 bulan yang sangat signifikan dalam sejarah negara. Bulan Ogos di mana kita menyaksikan sambutan Hari Kebangsaan terzahir, dan September pula berlangsungnya sambutan Hari Malaysia. Dan walaupun kita semua memang diseru untuk sentiasa bersifat patriotik, cintakan negara, tapi mungkin pada tempoh di antara 2 bulan inilah kita mungkin boleh menjadi versi kita yang paling patriotik, yang paling ekspresif dalam melahirkan apresiasi dan penghargaan kita kepada negara semasa sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Jadi untuk tahun ini kita nak bercakap tentang sambutannya dan apa yang boleh kita jangkakan apa yang akan berlaku. Untuk tujuan tersebut, bersama-sama dengan saya ialah 2 tetamu di studio sekarang ini. Saya ucapkan selamat datang kepada Puan Mastura Ahmad Mustafa, Timbalan Ketua Setiausaha Komunikasi Strategik dan Industri Kreatif Kementerian Komunikasi dan Digital KKD. Apa khabar Puan? Baik. Terima kasih Puan kerana bersama-sama kami malam ni. Sama-sama. Ya, baik. Dan juga tetamu kedua ialah Encik Muhammad Salahuddin Datuk Paduka Muhammad, Pengarah Jabatan Pengembangan Bahasa dan Sastra, Dewan Bahasa dan Pustaka. Terima kasih juga Tuan kerana bersama-sama kami. Terima kasih sudi mengundang kami. Ya, baik. Kita harapkan yang tercetus daripada diskusi kita pada malam ini, perbincangan kita pada malam ini dapat membawa kepada bekal yang berguna dan bermanfaat kepada rakan-rakan kita yang menonton. Dan mungkin pertama sekali saya nak sentuh ini Puan, kerana kita melihat sambutan tahun lepas sangat menggalakkan, sangat memberangsangkan. Kita selepas 2 tahun tak ada sambutan disebabkan COVID, dan ia kembali dengan begitu memberangsangkan sekali. Kita rasa macam wah, inilah dia negara kita satu masa dulu yang semuanya bersama-sama meraihkan sesuatu yang kita jayakan bersama. Jadi saya kira mungkin tahun ini kita mengharapkan perkara yang sama. Dan kalau boleh Puan mulakan dengan jangkaan untuk sambutan Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang pada tahun ini. Jangkaan terus. Okay. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasihlah di atas jemputan untuk Kementerian membicarakan mengenai sambutan Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang pada tahun ini. Ya betul, tahun lepas sebenarnya kita amat terharulah dengan sambutan rakyat. Dan saya boleh katakan di luar jangkaan. Kita jangkakan mungkin dalam puluhan ribu, rupa-rupanya ratusan ribu yang hadir. Dan kerana itu pada tahun ini kita telah memilih suatu lokasi yang lebih besar, iaitu di Putrajaya sendiri. Dan kita mengharapkan lebih ramailah rakyat Malaysia untuk sama-sama menyambut Hari Kebangsaan yang memang kita nanti-nantikan. Dan kita juga akan menyediakan kepelbagaian yang lain daripada tahun lepas. Kita cuba mengadakan beberapa wow factor yang lain daripada yang lain lah. Okay. Jadi saya mengharapkan supaya dengan kita mewar-warkan dengan lebih awal ni, supaya semua ternanti-nanti dan bersedia untuk hadir dan menyambut bersama-sama. Itu yang saya tanya jangkaan dulu tu, sebab untuk orang-orang yang tak suka kejutan, tapi Puan Masra dah bagi cliffhanger lah kat situ. Unsur kejutan yang mungkin kita boleh jangkakan pada sambutan kali ini sebab sesuatu yang berbeza. Kepelbagaian yang mungkin kita tak jangka. Baik, kalau kita ingin bercakap tentang peranan KKD, Kementerian Komunikasi dan Digital, untuk mempromosikan hasrat ini. Mempromosikan hasrat. Okey. Kita mengenai sambutan Hari Kebangsaan. Okey. Kita tahun ini kalau kita lihat tema kita ialah tekad perpaduan penuhi harapan. Dan kita mengambil logo Malaysia Madani itu sebagai logo Hari Kebangsaan. Inilah kerana ia adalah tahun pertama kita menyambut Hari Kebangsaan, berlatar belakangkan dengan hasrat kerajaan untuk mencapai Malaysia Madani tersebut. Dan kita tahu bahawa di bawah Malaysia Madani ni ada 6 teras utama yang diharap dapat membantu meningkatkan penyatuan dan perpaduan dalam negara kita. Jadi
hasrat sebagai kementerian yang bertanggungjawab untuk satu, melaksanakan Hari Kebangsaan, terlebih dahulu menjelang ke Hari Kebangsaan tersebut, kita perlu menanamkan semangat cintakan negara, semangat cintakan perpaduan, semangat sayangkan negara itu di setiap peringkat masyarakat. Oleh itu kementerian telah menggerakkan semua jentera di bawah kementerian, terutamanya kita tahu Jabatan Penerangan, RTM, bernama sendiri, dan kita ada FINAS, dan termasuk juga Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia kita, dan MDEC. Semua jentera ini berusaha untuk turun dan menceritakan mengenai semangat bagaimana kita ingin menyambut Hari Kebangsaan tahun ini, berlatar belakangkan dengan semangat konsep Malaysia Madani itu dengan 6 teras utama yang kita harapkan akan lebih mengeratkan perpaduan rakyat Malaysia. Okey. Tanggungjawab dan peranan yang besar sebenarnya untuk KKD, kerana ada dua perkara di situ yang ingin dijayakan. Satu secara zahir ataupun jangka masa pendeknya ialah untuk sambutan bulan kebangsaan itu sendiri, tapi dalam masa yang lebih panjang kita mahu falsafah madani itu difahami secara asasnya. Dan kalau boleh saya teruskan dengan Encik Salahuddin, nak bertanya tentang peranan Dewan Bahasa dan Pustaka pula untuk sambutan Hari Kebangsaan, Hari Malaysia, dan juga untuk sambutan bulan kebangsaan Kibar Jalur Gemilang ini. Okey, terima kasih Puan. Dan sama saya ni TKSU kita, dan Dewan Bahasa dan Pustaka ni sebagaimana kita maklum, kita juga di tahun ni dipanggil jadi jawatankuasa untuk sediakan tema dalam 17 orang yang dilantik, dan Dewan Bahasa juga tahun ni terlibat. Jadi apabila kami dilibatkan dalam ni, dan kita juga menyenaraikan beberapa program lah untuk menyokong hasrat tema kita pada tahun ni, dan kita gerakkan pelbagai program. Contoh, kita akan ada sayembara deklarasi puisi, peringkat kebangsaan, piala timbalan Perdana Menteri, mana benda-benda beginilah kita akan ketengahkan. Macam untuk naikkan semangat ini, kita ada sayembara peringkat negeri, ATM dan PDRM, semua kita libatkan. Ini antara contohlah yang saya berikan dalam kita nak libatkan masyarakat supaya dekat dengan tema kita, itu kita cinta pada bahasa kebangsaan kita. Dan kita ingat dalam wasiat Raja-Raja Melayu kita pula, wasiat ke-6 pun Raja-Raja Melayu kita meletakkan bahasa Melayu termasuk dalam wasiat Raja-Raja Melayu. Jadi di sini untuk kesedaran rakyat kita tahun ini, kita tingkatkan program-program yang melibatkan aktiviti bahasa dan sastra, supaya masyarakat kenal budaya, bahasa sastra ni hidup dalam kehidupan seharian lah. Ini antara contoh lah kita libatkan lah. Okey. Tuan menyebut tentang 17 orang yang menganggotai pasukan pemikir tema untuk sambutan Hari Kebangsaan kali ini, sambutan bulan kebangsaan. Dan kalau boleh kita bercakap tentang ini, bagaimana sebenarnya tema dipilih, tema tekad perpaduan penuhi harapan ini dipilih? Okey, dia bagaimana tema ni dipilih, kalau kita lihat waktu tu beberapa kali jugalah kita bermusyawarah. Puan Mustahil tahulah, dan kami dalam 17 orang ni diketuai oleh Ketua Pengarah Penerangan Jabatan Penerangan Malaysia lah, itu Datuk Muhammad Syukari bin Abdul Hamid, dan juga melibatkan Profesor Dr. Sri Dr. Syed Arabi, Rektor Universiti Islam Antarabangsa, dan juga tokoh budaya macam Profesor Media Dr. Diswintin, dan juga yang lain-lain lah yang terlibat, dan termasuk kami daripada Dewan Bahasa juga terlibat. Jadi untuk kita pilih logo ni, tema ni, mana berbincang agak lama jugalah. Selepas dipilih tu, kita bawa kepada Jabatan Penerangan, akan bawa kepada Kabinet dan dibentang pada Jemaah Menteri. Selepas dipersetujui itu barulah benda tu akan diumumkan, dan mana dibahas jugalah. Jadi peringkat awal ni untuk makluman, sebagaimana kita sedia maklum, logo dan tema ni Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia menjadi satu simbol yang kita nak letak, ialah sebagai simbol elemen penting dalam sambutan tahun ini. Sebab tu kita lihat diletak logo Madani tu, dia ada di simbol setelah dibincang dalam, sebab kita lihat dalam sebuah negara yang berbilang kaum, agama serta budaya, pasti kita kena cari makna tersendiri kepada rakyat Malaysia yang diterjemahkan melalui pemilihan logo dan tema tersebut. Jadi ada dibincanglah, ada berbagai hujah diberi, yang ini bagi pandangan macam ni, akhir sekali baru disimpulkan beberapa tema dan dibawa
kepada jemaah kabinet oleh Jabatan Penerangan untuk dipilih. Jadi Jabatan Penerangan telah mengumpulkan tokoh-tokoh tu, budayawan semua ada, intelektual, badan-badan serta persatuan dan NGO untuk berbincang. Bukan bersendirian lah. Mana kita berbincang berpasukan, tak ada orang kata ni idea sendiri, tak. Mana pelbagai tokoh melontarkan pandangan, maka inilah diangkat tema pada tahun ini, yang mana kita lihat tema tahun ini adalah tekad dalam kita bawa ke rakyat Malaysia ni. Itu yang penting lah. Kalau kita lihat juga, mungkin sebelum ni kita mungkin tidak berapa tahu sebenarnya bagaimana proses pemilihan tema, dan 17 nama anggota pasukan pemikir tema ini seperti yang disebut tadi oleh Encik Salahuddin tadi, dari bidang akademik, dari bidang budaya, kalau kita sebut tentang dari sisi geografinya, dari Sabah, Sarawak, Semenanjung, dan kemudiannya belia pun ada juga. DJ radio, pempengaruh, usahawan pun ada juga sekali. Jadi semua, pelbagai jenis lah latar belakang yang boleh memberikan pendapat sebelum terhasilnya tema yang kita pilih, itu tekad perpaduan penuhi harapan. Baik Puan Mastura, sebesar mana agaknya harapan yang diletakkan kepada tema ini oleh kerajaan supaya rakyat benar-benar memahami dan mendalami maksudnya? Apa yang diharapkan oleh kerajaan? Sebagaimana yang tema itu sendiri, dia punya puncak dia ialah sebenarnya perpaduan. Itulah harapan kita yang paling tinggi. Kita nak rakyat kita semua bersatu padu dan merasai bahawa mereka ini adalah rakyat Malaysia. Dan hidup dalam keadaan harmoni, menghormati satu sama lain. Sebenarnya kepelbagaian kita ni adalah kekuatan Malaysia. Jadi kita perlu memupuk semangat itu supaya kita itu sebabnya tema dia penuhi tekad perpaduan penuhi harapan. Harapan kita sebenarnya untuk mencapai the ultimate ialah perpaduan yang sebenar-benarnya tanpa mengorbankan identiti masing-masing. Kita bukannya nak menjadi satu masyarakat yang seragam, yang sejenis. Kita unik, kita ada keunikan masing-masing. Kita teruskan dengan keunikan kita itu, tapi pada masa yang sama kita saling hormat menghormati dan dapat hidup bersama, dan dengan itu dapat memajukan lagi negara kita. Sebagaimana yang Encik Salahuddin sebutkan sebentar tadi, apabila kerajaan bersetuju dengan logo dan tema Hari Kebangsaan, kementerian terus pada 27 Mei yang lepas mewar-warkan, kerana kita nak menggerakkan segera. Selalunya kempen-kempen Hari Kebangsaan ni selepas pelancaran jalur gemilang baru kita bertindak secara agresif. Tetapi pada tahun ini kita rasa kita perlu bermula lebih awal. Jadi selepas kita melancarkan logo dan tema Hari Kebangsaan Hari Malaysia tu, kita terus mengharapkan semua masyarakat berbilang bangsa, NGO, syarikat terus menggerakkan usaha mereka untuk sama-sama mewar-warkan mengenai logo dan tema untuk membangkitkan perasaan kesepaduan nasional untuk kita sampai kepada 31 Ogos. Dan satu lagi yang uniknya, pelancaran tu kita bukan hanya buat di satu lokasi. Sebenarnya dia 3 lokasi secara serentak. Di Kuala Lumpur, Kuching dan Kota Kinabalu. Kerana selalunya ada persepsi yang melihat seolah-olah Hari Kebangsaan ni hanya milik Semenanjung. Hari Malaysia baru milik Sabah dan Sarawak. Jadi kita nak tukar persepsi tu, kita adalah satu negara. Jadi semua kena menyambut Hari Kebangsaan
dan juga pada 16 September nanti menyambut Hari Malaysia secara bersama. Itu sangat menarik yang Puan sebutkan, kerana memang betul itu yang selalunya orang kata dijadikan sesuatu yang berkonotasi negatif dan sebagainya. Dan kalau cakap pasal tekad padan penuh harapan, kalau cakap pasal harapan, tentu saja kita mengharapkan perkara-perkara yang baik. Tak ada orang mengharapkan perkara yang tidak baik. Jadi apa jua harapan anda yang baik itu, kita harus bersatu padu untuk memenuhi harapan itu, mencapai cita-cita tersebut. Okey, kalau kita mungkin boleh sentuh juga tentang program-program. Puan dah sebut juga kita nak kena bermula awal, kita nak secara berperingkat menimbulkan rasa kesedaran, rasa cinta dan sebagainya. Program-program utama untuk sambutan HKHM kali ini. Okey, seperti biasa, seperti tahun-tahun sebelum ini, kita ada 3 program utama, iaitu pada 15 Julai ini kita akan membuat pelancaran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang. Dan pada tahun ini yang menjadi tuan rumah kepada program ini adalah Perak. Jadi ia akan diadakan di Bulatan Sultan Azlan Shah, Meru Raya, Ipoh, Perak. Yang kedua ialah sambutan Hari Kebangsaan sendiri pada 31 Ogos 2023 dan seperti yang saya sebutkan tadi di Dataran Putrajaya. Dan yang ketiga, sambutan Hari Malaysia pada 16 September 2023. Kali ini adalah giliran Sarawak dan kita akan adakan di Kuching. Jadi insya-Allah pada tarikh-tarikh tersebut kita telah tetapkan. Jadi saya mengharapkan orang ramai, kalau tidak boleh datang di lokasi yang dinyatakan tadi, boleh bersama-sama menyambutnya melalui siaran langsung di kaca-kaca TV, terutamanya di RTM dan bernama sendirilah. Jadi itu 3 program utama yang telah dirancang. Sementara nak menantikan ketiga-tiga program ini yang akan berlangsung pada Julai, kita juga macam biasa, kalau biasa kita ada hashtag, kita ada tanda pagar yang boleh kita dah mula guna dan semarakkan di media sosial, sebab kita semua ni TikTok posting hari-hari pun. Jadi betul. Nak kena masukkan awal-awal daripada sekarang. Mungkin boleh Puan kongsikan hashtag tanda pagar untuk kali ni, untuk tahun ini. Banyak hashtag. Okey. Satu, mestilah Malaysia Madani itu sendiri. Jadi hashtag Malaysia Madani. Apa-apa je yang kita lakukan yang berkaitan dengan menunjukkan semangat cinta kita kepada negara, kita boleh letak terus hashtag Malaysia Madani, hashtag tekad perpaduan. Kita pecahkan ada tema. Satu hashtag tekad perpaduan, satu hashtag penuhi harapan. Kemudian kita ada akronim dalam bahasa Malaysia apa? Marah pula Encik Saudin. Singkatan Hari Kebangsaan Hari Malaysia itu hashtag HKHM. And then hashtag Malaysia Merdeka. Tapi yang paling penting, silalah melawat portal kita Malaysia 360 supaya banyak maklumat yang boleh didapati daripada situ. Okey, kita cakap pasal tema dan juga hashtag dah sebut. Kita nak bercakap tentang logo yang kita sama-sama lihat yang telah pun dilancarkan. Mungkin justifikasi untuk pemilihan logo Malaysia Madani sempena sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2023 ini pula, Cik Salahuddin. Okey, kalau kita lihat logo tangan 5 ni, orang kata Madani ada 6 kan. Jadi di sini kita lihat 5 ni sebenarnya diangkat tangan 5 ni sebagai logo. Ini dah berasaskan pada Malaysia Madani menghasilkan corak simbolik tangan yang sedang diangkat untuk melafazkan ikrar rukun negara. Itu kita nak, sebenarnya masa kami berbincang tu, kita nak kembalikan balik masyarakat, hidupkan balik budaya faham tentang rukun negara. Sebab kita dah mungkin anak-anak zaman kita sekarang ni dah jauh dengan kefahaman rukun negara, dan di situlah kita nak kita letak tekad perpaduan penuh harapan ni supaya kita faham tekad kita lah hidup dalam masyarakat majmuk. Yang ini yang kita gerakkan dalam sini, dan juga logo itu juga mengandungi warna-warna asas bendera Jalur Gemilang kita lah, sebagaimana kita selaras dengan tema pada tahun ini. Ini logo sambutan ni digunakan untuk kedua-dua lah, Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Dan apa yang penting di sini ialah kita faham tekad perpaduan penuhi harapan, yang tekad ni komitmen sebagai pemimpin, mereka kena bersama rakyat. Dan kita tak nak sebab tu macam Pak Muslah kata tadi dimula awal kita punya kempen biasa, lepas tu baru ni program dimula awal. Sebab masa kami bincang tu kita kena mula awal supaya kesedaran ni berlaku dalam masyarakat betapa pentingnya jati diri sebagai rakyat Malaysia, dan mereka faham
Jadi pemimpin kena bersama rakyat. Jangan pemimpin dia bersama dia je, tidak bersama dengan rakyat. Jadi mereka kena turun padan. Itu maknanya tekad komitmen kita tu yang kita letak situ, dan juga dalam perpaduan yang tinggi lah kita lihat situ perlu ada dalam jiwa masyarakat. Itu yang harapan kita lah. Ada harapan di situ untuk masyarakat hidup bersama. Jadi itu antara perkara juga yang kami di Dewan Bahasa Pustaka juga telah bincang dengan Jabatan Perpaduan untuk kita adakan beberapa program untuk sepenuhnya juga kita akan gerakkan lah juga. Okey, kita akan bercakap tentang program-program anjuran DBP selepas ini sepanjang sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Dan menarik kerana logo HKHM juga bukan secara fizikal, ada 6 teras maka 6 lah juga jarinya ke apa ke, tapi ia membawa asas yang sama, iaitu ikrar kita sendiri berasaskan prinsip rukun negara. Itu saja pun sudah memadai kalau kita pegang. Perkara yang dah lama kita ada pun tak perlu ada perkara-perkara yang mungkin nak kena tambah ataupun modifikasi. Saya pun risau juga ni kalau sebab bukan saya seorang yang risau, ada orang DBP dekat apa set kita malam ni. Okey, baik, kita berehat seketika, kita kembali semula selepas ini bercakap semula berkenaan dengan sambutan Hari Kebangsaan Hari Malaysia 2023, tekad perpaduan penuhi harapan. Teruskan bersama-sama kami. Kembali menerusi ruang bicara 15 Jun 2023 hari Khamis malam ini bercakap tentang Hari Kebangsaan Hari Malaysia HKHM 2023, tekad perpaduan penuhi harapan. Bersama-sama dua tetamu, Puan Mastura Ahmad Mustafa, Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi dan Digital KKD, dan Encik Muhammad Salahuddin Datuk Paduka Muhammad, Pengarah Jabatan Pengembangan Bahasa dan Sastra DBP. Baik, tadi Puan Mastura dah menyebut tentang Majlis Pelancaran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 15 Julai nanti di Ipoh Perak. Jadi mungkin kalau boleh digambarkan kepada kita apa yang akan berlaku pada hari tersebut. Pada tahun ini, Majlis Pelancaran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang akan dibuat dalam berkonsepkan karnival rakyat. Jadi ini kerana kita nak menunjukkan kepelbagaian dalam perpaduan berdasarkan kepada aspirasi kita Malaysia Madani lah. Jadi apa yang kita cuba membawa ialah pengertian nilai kekeluargaan dan kasih sayang yang besar antara rakyat dan suasana harmoni di samping menikmati kemerdekaan bersamalah. Jadi program-program yang akan diadakan pada hari itu semestinya lah yang paling kemuncaknya ialah Majlis Pelancaran itu sendirilah yang akan dilaksanakan atau disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri kita, dan turut akan dihadiri oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Perak sendiri, ahli-ahli jemaah menteri, pemimpin Kerajaan Negeri Perak, ahli mesyuarat, Ketua Setiausaha Kementerian dan Ketua Perkhidmatan, Pertubuhan Bukan Kerajaan, serta kita alu-alukan sangat masyarakat setempat, terutamanya yang di Ipoh dan juga mungkin di luar Ipoh dan mungkin juga di luar Perak untuk datang bersama-sama meraihkannya. Jadi selain daripada majlis pelancaran itu sendiri, beberapa aktiviti lain juga akan dilaksanakan lah. Satu yang menariknya, kita akan ada selalunya orang buat fun walk yang dalam 1 kilometer atau 3 kilometer atau 5 kilometer. Kali ni kita buat 6,600 langkah perpaduan. Kenapa 6,600? Kerana kita menyambut Hari Kebangsaan yang ke-66. Jadi kita gunakan nombor itulah. Jadi kita juga akan ada bicara wara Malaysia Madani. Pasal orang selalu kata apa dia ni tak faham apa itu Malaysia Madani. Jadi kita keluar dan kita berbicara. Kita cuba sampaikan dalam bentuk bahasa yang boleh difahami oleh rakyat setempat. Lepas tu kita juga ada flag off kembara Merdeka Jalur Gemilang. Ini memang aktiviti setiap tahun lah kita buat dan kita memang akan lancarkan dia sewaktu majlis pelancaran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang. Kita juga ada pameran, kita akan bawa agensi-agensi kerajaan untuk turun ke bulatan Sultan Azlan tersebut dan memberikan perkhidmatan mereka secara langsung kepada rakyat. Kita ada pemeriksaan kesihatan percuma dan kita juga bawa jugalah
hiburan. Kita ada persembahan kebudayaan dan kesenian, dan kita tak lupa juga apabila hiburan ada, information ada, perut lapar kan. Mesti ada food truck ada, dan yang paling menarik, jualan perak sejahtera ramah. Mungkin banyak keperluan-keperluan asas boleh didapati dengan harga yang jauh lebih rendah lah di tempat lain. Jadi itu antara yang kita juga ada pameran jualan produk IKS. Untuk kalau ada yang nak ambil bahagian, kita ada pertandingan bintang patriotik. Siapa nak tunjukkan bakat lah. Tapi nyanyi lagu patriotik lah, tak boleh lah nyanyi lagu tema lain kan. Pertandingan mewarna dan melukis untuk kanak-kanak. Lepas tu kita akan juga bagi peluang pada penggiat seni kita, daripada diorang conteng-conteng dinding tak tentu hala kan. Kita ada graffiti dan mural wall madani lah pada hari tersebut. Semua ni bertumpu di bulatan itu sahaja. Macam 6,600 langkah tadi tu, kita akan pusing bulatan tu lah. Yes. Ya. Macam panik je bila cakap campur kan. Saya risau so ada yang langkah panjang, langkah pendek. Kalau saya sampai Maidan depan tu saja habis 6,600 tu. Okey, itu menarik juga kerana sekarang ni pun memang trend Puan, orang nak mencapai berapa step sehari untuk tujuan kesihatan lah. Jadi ini pun agak mengikut trend jugalah. Dan pada masa yang sama ia akan berlaku dalam tempoh berapa lama, dari pukul berapa sampai ke pukul berapa kita jangkakan Puan? Kita akan mulakan daripada pagi. Sudah semestinya lah yang 6,600 step tu kita buat awal pagi, supaya tambah pula cuaca pada masa ni tidak berapa mengizinkan untuk ni. Jadi daripada awal pagi sehinggalah lewat malam. Okey, ini sangat menarik dan boleh dibayangkan kemeriahannya di situ. Okey, selain daripada itu mungkin membawa kepada tempoh yang masih lagi jauh sehingga ke sambutan itu sendiri. Kalau mungkin boleh Puan kongsikan program-program yang menarik yang bukan sekadar di Ipoh pada masa itu, tapi sepanjang tempoh sambutan ini. Okey, sebagaimana yang saya sebut sebentar tadi, silalah melawat Malaysia 360, di mana di situ terdapat pelbagai maklumat mengenai apakah aktiviti-aktiviti yang dianjurkan terutamanya oleh Jabatan Penerangan Malaysia. Jadi antara program utama yang selalunya dibuat untuk pengisian bulan kebangsaan ni ialah Kembara Merdeka Jalur Gemilang. Ya, betul. Itu memang ditunggu-tunggu juga tu. Jadi untuk tahun ini kita sasarkan sebanyak 66 buah kenderaan peserta di setiap checkpoint. 66 ni sekali lagi adalah untuk sempena 66 tahun kita menyambut hari kebangsaan lah. Jadi kita Kembara ni terdiri daripada gabungan NGO dan juga komuniti setempat lah. Jadi kita akan bermula pada 15 Julai itu dan insyaAllah berakhir pada 31 Ogos 2023 lah. Jadi dia akan melibatkan motosikal berkuasa tinggi. Ini kerjasama strategik bersama Persatuan Motosikal Berkuasa Tinggi Tempatan, iaitu Kelab Pemotoran BMW K16 Malaysia. Dan kedua ialah kenderaan rakyat dan gig ekonomi lah. Ekonomi gig sekarang ni kan. Jadi yang ini kita bukalah kepada semua sukarelawan yang nak menyertainya. Dan juga daripada komuniti ekonomi gig kita lah. Dan yang ketiga ni yang paling penting, komuniti setempat. Kita nak kalau boleh seramai mungkin rakyat jelata, yang kita tak nak hanya sebahagian saja yang bersemangat nak ni. Kita nak kalau boleh dia punya semangat tu seluas-luasnya, sehingga anak-anak kecil pun kata kalau dia tak menyertai pun kebara tu, dia nak berdiri untuk melambai-lambai. Kalau boleh dengan bendera sekali, berdiri tepi jalan lambai-lambai. Dan kerana itu kita cubalah mewar-warkan mengenai aktiviti ni lah. Kemudian kita seperti biasalah ada program Semarak Gemilang 2023. Ini merupakan kempen lah, dan kita telah memilih 45 lokasi untuk mengebarkan jalur gemilang.
Dan lokasi-lokasi ni sebenarnya terdiri daripada pusat membeli belah, kampung tradisional, masjid tumpuan, kawasan riadah, kawasan rehat dan rawat dan kawasan pelancongan. Kalau boleh kita nak lokasi-lokasi ni menjadi tumpuan ramai lah, supaya kita nak bagi orang sedar bahawa adanya satu event, satu sambutan yang kita betul-betul nak menunggulah. Tapi tahun ini ada satu yang unik, iaitu kita memperkenalkan Anugerah Semarak Gemilang 2023. Okey. Selalunya kita tengok ada individu-individu atau komuniti kampung ataupun organisasi yang buat secara sukarela. Yang kalau kita tengok dalam berita pun kadang-kadang kan, dia hias kereta dia, Betul. dia hias rumah dia. Tahun ni kita nak memberi pengiktirafan kepada mereka. Okey. Jadi kita akan lihat individu, komuniti, organisasi, macam mana mereka menghias kediaman, premis atau sesuatu kawasan tumpuan mereka dengan jalur gemilang sempena sambutan bulan kebangsaan ni lah. Jadi kita dah buka, siapa-siapa je boleh mendaftar untuk bertanding, dan tarikh tutupnya ialah pada 24 Ogos 2023 jam 3 petang. Okey. Jadi borang pencalonan hendaklah dihantar kepada Sekretariat Jabatan Penerangan Negeri masing-masing. So tak perlulah post ke KL. Di mana ada Jabatan Penerangan di negeri masing-masing, silalah hantar yang mana paling berdekatan dengan anda. Jadi kita nak gambar. Dia punya syarat-syaratnya lah. melampirkan gambar sekurang-kurangnya 10 keping bagi kediaman premis, dan selain pada mengebarkan jalur gemilang, dia mesti ada motif patriotisme lah, dan juga suasana sambutan ni. Jadi macam saya cakap tadi lah, kategori pencalonan dia orang persorangan, komuniti organisasi berdaftar, bangunan kerajaan atau swasta, kampung, taman, komuniti atau sekolah. Kalau sekolah nak menyertai pun kita terima. Dan saya tak boleh sebutkan hadiah yang secara terperinci, tapi akan ada wang tunai, akan ada plak penghargaan dan sijil penghargaan. Jadi kalau berminat, kita yang maksudnya memaklumkan kepada Urustia supaya Urustia dapat membuat lawatan dan sebagainya, kan macam tu. Dan kita kena sertakan gambar contohnya bagaimana cara kita telah menghias, mendekorasi premis, pejabat dan sebagainya tu, ataupun mungkin kalau kereta ke motor boleh juga. Kalau dia apa tumpuan katalah ada kumpulan pemandu teksi, kan, dia punya grup tu semua hias dan bersama pejabat dia sekali, dia hias. Jadi kita, ataupun ada kelab basikal, so setiap basikal mereka ada elemen jalur gemilang dan juga sambutan hari kebangsaan. Kita boleh pertimbangkan. Okey, itu sangat menarik saya rasa, sebab betul macam puan kata, kalau masa-masa biasa yang tak ada pertandingan pun ramai yang suka buat perkara-perkara sebegitu untuk menzahirkan rasa sayang kepada negara, nak menyambut, meraihkan bulan kebangsaan tu. Okey, apakah kriteria yang akan dijadikan syarat penilaian? Okey. Yang pertama ialah dari segi aspek kreativiti lah. Ini sudah semestinya lah kita nak pilih yang betul-betul kreatif. Kalau yang biasa-biasa ni bolehlah juga, cuma kita cari kita cari yang betul-betul kreatif. Lepas tu aspek daya tarikan, yang macam kalau orang nampak tu pusing 2 kali lah. Macam kalau dia lalu kat depan tu orang akan ikut. Jadi ataupun kalau macam kita drive, kita memandu melalui kawasan tu, kita akan macam mungkin terasa nak berhenti untuk, jadi dia kena ada daya tarikan yang kuat, menimbulkan tanda tanya sikit ke macam itulah. Okey. And then yang ini bonus lah, aspek nilai tambah. Jadi macam mana dia menterjemahkan tema hari kebangsaan yang kita telah pilih, logo, slogan, jadi dengan paparan yang dia buat tu macam mana. Ini pun sebenarnya bertindih juga dengan kreativiti, tapi ini lain sedikit. Maksudnya kita sebenarnya
dari sini kita boleh dapat maklumat bagaimana pemahaman masyarakat mengenai tema dan juga logo Hari Kebangsaan. Sesuatu yang mungkin orang tak terfikir, ataupun mungkin dua tempat buat perkara yang sama tapi yang satu ni ramai orang pergi berkunjung, pergi tengok. Jadi ada sesuatu yang lebih sikit yang di situ. lain sikit. Itulah dia nilai tambah yang mungkin boleh dikira lah. Okey, itu sangat menarik sebenarnya. Bercakap tentang ini, banyak program, banyak perkara-perkara yang boleh kita sertai untuk menambahkan lagi penyertaan kita dalam menjayakan sambutan Bulan Kebangsaan. Dan untuk DPP pula, tadi kita dah sebut sedikit mungkin aktiviti ataupun program yang dirangka dan akan dilaksanakan. InsyaAllah kita Dewan Bahasa Pustaka, kita ada juga tahun ni kita ada buat bulan puisi kebangsaan. Bermula daripada kebangsaan sampai Hari Malaysia, kita ada buat baca puisi dan pertandingan semua ada, dan juga kami juga menyediakan program berkaitan dengan festival semarak bahasa dan sastra bersama orang asli, mana kita merakyatkan semua program ni, dan juga program TikTok. Ini pertandingan TikTok ni kita laksanakan juga, dan pertandingan lagu puisi. Ini boleh orang cipta lagu puisi berkaitan dengan masyarakat kita ni, Malaysia Madani atau pelbagai, untuk kita ketengahkan, dan pertandingan video pendek, maknanya mereka ni boleh hantar, kita akan buka peraduan tersebut untuk mereka menyertai. Dan juga ada Seman Orang Muda edisi kemerdekaan, ini kita akan buat juga. Ini program-program barulah yang kita ketengahkan. Dan juga satu lagi program Saya Remaja Malaysia. Ini diorang kena berpuisi lah. Kita ada kreativiti anak-anak muda kita ni, dia macam mana dia cipta benda-benda baru. Dan juga kita benda baru juga kita buat, iaitu program tuntunan gurindam. Ini benda kita ketengahkan lah, semua sempena kita tempoh, kita merakyatkan semua program. Tujuan kita tidak ada lain, sebagaimana kita faham dalam tema tekad perpaduan memenuhi harapan ni, ini yang kita nak turunkan. Kalau kita lihat bagaimana Islam juga mengajar pada kita. Bermula kalau kita lihat Rasulullah SAW sendirilah, bila Rasulullah masuk Madinah pun dia mula dengan benda begini kan. Pertama dia lihat membentuk sebuah masyarakat yang majmuk tanpa konflik kaum. Jadi bila kita buat program macam Dewan Bahasa buat festival pelajar peringkat kebangsaan ni campur, melibatkan sekolah Cina semua kan. Mana kita nak lihat benda ni tidak ada konflik. Macam contoh ni kami yang 13 Mei kita buat festival Baba dan Nyonya tu, peranakan tu, sebab kita nak gambarkan bahawasanya tidak ada lagi isu, sebab tarikh tersebut orang bila sebut tarikh tersebut kita melihat pada peristiwa. Dan bila kami bincang, kita buat 13 Mei tu sebagai satu program penyatuan masyarakat. Ini kita lihat tidak ada lagi konflik tersebut yang dicanang, yang dilontarkan dalam pemikiran itu. Kita cuba tenangkan keadaan tersebut. Ini cara yang kita terapkan. Dan juga kalau kita lihat pembinaan tradisi keilmuan, dan di situ kami Dewan Bahasa juga dalam program kita memenuhi apa yang di Islam nak. Bila banyak ilmu, masyarakat akan lebih dekat dengan sama masyarakat dan lebih betul ansur. Jadi kita juga ada pertandingan lisensi buku. Jadi lisensi buku kita buat juga, dan pertandingan debat alam sekitar kita akan laksanakan dengan Jabatan Alam Sekitar juga. Ini antara program yang kita akan buat dalam tempoh sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia tahun ini. Dan juga ada juga lagi program yang itu Forum Remaja. Forum Remaja Peringkat Kebangsaan ini bentuk pertandingan. Kena buat tim forum, pasukan forum dia ni, maknanya dia berlawan. Ini antara program yang kita akan angkat lagi untuk dalam tahun ini, untuk lebih ke depan, untuk masyarakat ni makna terlibat. Dan juga tidak tinggal juga pada adik-adik kita yang kumpulan Baskah ni, penyanyi jalanan. Kita ada pertandingan ekspresi muzik jalanan, EMJ. Dalam bahasa Melayu kita buat nama dia EMJ, ekspresi muzik jalanan. Kita angkat mana mereka akan cipta lagu yang sempena Hari Kebangsaan kita lah. Jadi kita akan lihat siapa yang terbaik, adalah hadiahnya sedikit daripada pihak Dewan Bahasa Pustaka, dan mereka boleh sertai. Kita akan wawarkan lah untuk menyertai program tersebut, insyaAllah. Ini antara program. Dan juga ada lagi kami jadikan satu program bimbingan dakwah kreatif, iaitu komik dakwah. Nak latih anak-anak kita ni macam mana mereka kan, kalau kita lihat dalam Instagram dia orang lukis apa ni. Jadi kita bimbing mereka menggunakan bahasa yang betul. Kalau yang suka berdakwah, cara teguran tu memang kita tegur orang tu
dalam dia ada buat sesuatu yang salah tapi menggunakan bahasa yang betul. Orang tak terasa hati kan. Jadi kita ambil konsep daripada hadis Rasulullah SAW, al-kalimatut thayyibah sadaqah, kalimah yang baik dikira sedekah. Jadi teguran yang baik dalam masa sama kita mendidik anak-anak dan remaja kita ni faham mereka sedang bersedekah. Sedekah tanpa keluar, kata orang, sedekah tanpa keluarkan wang, tanpa keluarkan duit, tapi sedekah dengan cara menggunakan bahasa yang baik. Ini antara setengah orang kata bahasa dakwah kan. Jadi kita cuba buat kaedah begini untuk tahun ni kita perkenalkan pelbagai bentuk program untuk menarik anak-anak dan remaja dan juga orang dewasa lah. Jadi kalau tak ada ni program bahasa dan sastra ni, kalau kita buat macam yang sebelum-sebelum ni, dia orang kata dah biasa. Jadi kita kena ubah bentuk program kita. Sebab itulah kita juga gerakkan. Antara contoh yang kita akan gerakkan pertandingan teater forensik. Orang tak pernah buat. Jadi kita nak pelajar-pelajar dalam bidang sains terlibat juga dalam bentuk teater ni. Bukan teater hanya untuk orang bidang seni saja, tapi kita nak pelajar-pelajar begini terlibat sama. Inilah kita merakyatkan program. Itulah harapan dalam perpaduan lah kita lihat. Itu dalam masa sama program-program apa kita buat, kita lahirkan kegiatan ekonomi yang adil dan saksama sama rakyat, di mana mereka semua sebagai rakyat Malaysia, mereka menikmati semua program yang kita sediakan. Banyak program yang juga dianjurkan oleh DBB. Bagaimana caranya untuk mungkin kalau ada yang rasa macam tadi dengar ada satu benda memang terpijak dengan saya ni, tapi nak tengok balik apa programnya tu, macam mana caranya nanti, tu bagaimana? Kami akan iklankan dalam kita punya laman Sesawan DBP lah. Kita akan iklankan dan kita akan maklumkan dengan syarat-syarat penyertaan tu semua kita akan maklumkan. Jadi di situ kita, bolehlah penonton yang berminat tengok. Sekarang ni kita dah mula peringkat untuk supaya bersama dengan rakyat ni, kita festival bahasa dan sastra. Jadi kita mula sambut masa daripada tu pemikir ni semua bincang tu apa yang kita nak buat. Saya tu kita dah mula di Kelantan dan juga kita buat di Kedah, Selangor dan juga di semalam kami di Negeri Sembilan lah. Festival Bahasa Sastra di Negeri Sembilan tu mana kita angkat budaya setempat, kearifan tempatan tu diketengahkan. Jadi kami peringkat awalnya rasa ada tak orang akan terlibat, rupanya ramai. Macam di Kedah kita buat minggu lepas dalam 1,500 orang datang. Itu luar jangka lah. Biasa kalau program bahasa sastra ni rakyat ni agak bunyi bahasa sastra, tapi alhamdulillah dengan pendekatan baru kita lihat ramai. Baik. Jadi tunggukan sentiasa kemas kini dari pihak DBP untuk mengetahui dari semasa ke semasa apa yang ada, apa yang baru, apa yang boleh anda sertai. Saya terfikir juga Puan, kalau mungkin program-program khusus, contohnya macam untuk adik-adik kita di sekolah, ada ataupun tidak yang dirangka untuk sambutan Bulan Kebangsaan ini untuk penjawat awam. Itu sebenarnya yang nak tanya dulu, penjawat awam tadi bagi yang sekolah dulu. Okey. Macam yang Cik Sarudin sebutkan sebentar tadi, kita sekarang ni sebenarnya nak menghidupkan semula semangat rukun negara tu. Jadi kita tengok even kita punya logo pun yang 5 itu adalah ikrar rukun negara. Jadi selain daripada bermulanya waktu kita pelancaran logo tu, kementerian juga telah memutuskan bahawa untuk setiap program rasmi kerajaan sepatutnya selain pada lagu negaraku akan dimulakan dengan ikrar rukun negara. Wow, okay. Itu satu. Tetapi untuk spesifik sambutan hari kebangsaan ni, kita ada program untuk murid-murid sekolah, iaitu sketsa rukun negara. Ia akan melibatkan kelab Malaysiaku yang terdapat di 809 buah sekolah menengah di seluruh negara. Jadi apa yang kita akan adakan ialah dia berkonsepkan seni lakonan dan penceritaan yang berkaitan dengan rukun negara ni. Jadi ada 15 program pertandingan sketsa rukun negara peringkat negeri seluruh negara. Tempohnya akan sebenarnya dah bermula bulan Jun ni sehingga Ogos 2023, disusuli dengan satu program pertandingan sketsa rukun negara peringkat kebangsaan yang dijadualkan pada bulan Oktober 2023. Jadi kita akan pilih daripada semua ni yang terbaik dan kita akan angkat di peringkat kebangsaan lah.
Jadi objektif dia macam saya cakap untuk menyuburkan semangat patriotisme dan cintakan negara dan memberi kefahaman dan penghayatan mengenai rukun negara. Okey, untuk penjawat awam. Okey. Okey, Penjawat macam dengar awam. pelajaran ni lah. Penjawat awam. Tidak ada bonus untuk hari kebangsaan. Apa yang kita akan lakukan ialah satu, dia akan ada majlis penyampaian kit patriotik lah. Ini akan kita akan kita panjangkan kepada pejabat ketua setiausaha negara supaya yang berbahagia Tan Sri sendiri yang akan menyampaikan kit patriotik ni kepada semua ketua setiausaha kementerian sebagai simbolik bermulanya program dan aktiviti kemerdekaan di peringkat kementerian. Jadi sebanyak 26 kementerian lah yang akan terlibat di sekitar Wilayah Persekutuan Putrajaya dan Kuala Lumpur. Jadi yang kedua yang memang setiap tahun semua bersemangat pertandingan program keceriaan antara kementerian 2023. Jadi yang ini kita akan bagi star. Selain pada hadiah, kita ada star. Penarafan bintang. Kementerian mana yang dapat 5 bintang, mana dapat 4, mana 3, 2 dan 1. Okey. Tapi pengalaman tahun lepas saya rasa tak ada yang dapat bawah daripada 3 lah. Dan saya lihat selalunya kalau tahun tu diorang dapat 3 atau 4, tahun yang depannya kemungkinan besar akan meningkat bintang. Jadi kerana kita akan adakan satu majlis di mana akan dihadiri oleh ketua-ketua setiausaha lah. Jadi pejabat awam ni dia nak kena pastikan lah, nak jaga air muka ketua setiausaha dia, so dia kena lah memastikan bahawa mereka berusaha bersungguh-sungguh untuk menghias pejabat masing-masing. Tapi orang akan kata, mestilah Kementerian Komunikasi dan Saya Digital pun nak tanya, menang. KKD boleh masuk tak ni? Jangan risau. Okey. Kami telah mendiskualifikasikanlah diri sendiri. Jadi pertandingan ni hanya akan melibatkan 25 kementerian. Okey. Jadi KKD ni sekadar penganjur. KKD dan agensi ke? KKD dan agensi. Masih lagi cuba nasib ni. Tak. Okey. Tak ada. Boleh So, masuk. pasal dia pertandingan di peringkat kementerian sebenarnya. Okey, Jadi kita menganjur HQ lah. Okey. dan kita akan jadi juri juga untuk melihat apa yang dipersembahkan oleh setiap kementerian itu, dan kita akan umumkanlah pemenangnya. Tapi tak apa, KKD tahu kalau kita masuk mesti dapat 5 bintang. Itu yang penting. Sebab tu kita tak payah masuk. Kita tarik diri awal-awal. Bagilah yang lain berusaha banyak sikit, lebih sikit. Okey. Baik. Kita dah bercakap banyak tentang program yang kita cuba nak buat. Saya kira usaha dan ikhtiar itu sedikit sebanyak, walau bagaimana sukar pun ataupun ada cabaran-cabarannya, tapi akan menggerakkan juga ataupun memberikan denyutan nadi kepada hasrat untuk menyemarakkan sambutan Bulan Kebangsaan, sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia ni. Jadi mungkin sedikit harapan daripada Puan, daripada Cik Salahuddin bercakap tentang program dah pun dibuat, dasar dah pun kita perkasakan untuk kita nak capai satu matlamat ini, dan kita cuma harapkan semua sekali dapat bersama-sama kita menjayakannya. Saya dulu. Ya. Okey. Saya benar-benar mengharapkan bahawa semua rakyat Malaysia sedar bahawa Hari Kebangsaan ini adalah satu titik permulaan di mana kita telah berjaya membebaskan diri kita daripada dikuasai oleh orang lain. Jadi dengan adanya kemerdekaan ini, kitalah yang akan menentukan hala tuju arah negara kita, sama ada ke arah yang lebih baik atau ke belakang. Jadi semestinya lah kita semua kena berusaha, tinggalkanlah rasa ketidaksefahaman, apa-apa pun yang berlaku. Kita bukannya nak semua orang berfikiran yang sama, tetapi jika ada perkara-perkara yang akan menjejaskan negara, bersatulah. Pinggirkanlah perbezaan itu, kerana untuk memastikan kedaulatan negara ni sentiasa terjamin. Dan kerana itu juga, marilah kita sama-sama menunjukkan rasa cinta kita
kepada negara, bukan hanya pada 31 hari bulan Ogos. Saya amat mengalu-alukan seluruh rakyat Malaysia untuk turun beramai-ramai pada 31 hari bulan Ogos itu untuk memeriahkan majlis sambutan Hari Kebangsaan 2023. Tetapi menjelang 31 itu, marilah kita bersama-sama terlibat dalam aktiviti, tunjukkanlah kasih sayang kita kepada negara kita dengan kibarkan jalur gemilang di rumah masing-masing, di pejabat masing-masing. Pasal saya tahu sebelum ni kita zaman COVID-19 tu orang tak berapa ni, tapi sekarang ni kita dah bebas. Jadi tunjukkanlah sepenuhnya rasa cinta kepada negara dan kibarkanlah jalur gemilang. Baik, Cik Salahuddin. Ya, sebagaimana Pak Mustra dah nyatakan tadi, harapan saya dalam kita menjayakan program kita ni, Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia, apa yang daripada awal lagi kita tanam dalam tekad perpaduan penuh harapan ni, kita letak dalam diri kita harapan lah. Kalau kita nak ke depan, kita kena saling bersama dalam hal yang kita sepakati, bekerjasama. Yang kita sepakat, kita kerjasama. Ni rukun negara ni 5 ni memang daripada dulu lah, daripada sekolah kita kan disuruh baca, angkat. Jangan kita jadikan ini sebagai satu isu polemik, tapi kita letakkan ini, kita saling bekerjasama dalam hal yang kita sepakati dan kita saling memahami dalam hal yang kita berselisih. Kita berlapang dada, saling memahami sebagai rakyat Malaysia. Kita tanamkan tanda cinta kita pada negara, dan juga kita kena tanam diri kita jangan hanya berbangga dengan sejarah yang lampau. Sekarang kita rakyat Malaysia ciptakan sejarah yang baru. Ini sejarah yang baru yang akan dilihat oleh generasi akan datang, akan menceritakan apa yang kita ciptakan ini. Itu yang lebih baik daripada kita mencipta sejarah yang tidak mendatangkan manfaat. Ciptakan sejarah yang mendatangkan manfaat, itulah dalam perpaduan kita. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada kedua-dua tetamu kita hari ini, Puan Mastura Ahmad Mustafa, Timbalan Ketua Setiausaha Komunikasi Strategik dan Industri Kreatif Kementerian Komunikasi dan Digital, dan Encik Muhammad Salahuddin Datuk Paduka Muhammad, Pengarah Jabatan Pengembangan Bahasa dan Sastra, Dewan Bahasa dan Pustaka, kerana bersama-sama kami menerusi ruang bicara HKHM 2023 Tekad Perpaduan Penuh Harapan. Sama-sama kita semarakkan rasa cinta dan penghargaan kita kepada negara ini, tanah air ini. Negara ini tidak pernah salah, ia sentiasa menjadi rumah kita, tempat kita kembali, tempat kita pulang, tempat kita berlindung, yang sentiasa menerima kita walau apa juga kekurangan, apa juga kelebihan, bagaimana berbeza pun kita sesama kita, ia tetap di sini bersama-sama dengan kita. Jadi apa kata kita sama-sama hargai rumah ini pada hari lahirnya sendiri. Sama-sama kita semarakkan sambutan Bulan Kebangsaan. Terima kasih untuk anda yang setia bersama-sama kami di Ruang Bicara. Teruskan menonton. Saya Wan Syahrina. Jumpa lagi.